Assalamualaikum sahabat semua. Semoga kita sentiasa sihat, diberkati Allah, dilempahkan rezeki seluas lautan, sentiasa sihat. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, berjumpa lagi dengan saya Aisyah Bunga. Hari ini saya nak kongsikan dengan sahabat semua, kalau kita beli pokok dari nursery ataupun kedai bunga, selepas kita bawa balik rumah, kita nak buat apa? Okey, macam saya, biasa saya akan pertama kali yang saya buat, saya akan asingkan pokok yang saya beli dari kedai ataupun nursery. Saya akan asingkan, jangan campur di tempat tanaman-tanaman kita ataupun tanaman kita yang dah sedia ada. Kalau saya asingkan dulu. Macam contoh hari ni saya beli, besok, selepas saya asingkan tu, besoknya tu ataupun sehari ataupun 2 hari, saya dah biarkan dia di tempat berasingan. Saya akan sembur. Selepas 2 hari saya akan sembur semburan untuk hama, hanti ama, kulat. Saya akan sembur untuk daun-daun yang saya beli untuk pokok baru. Selepas tu saya akan tukar tanah. Saya tak akan pakai media tanah yang memang sedia ada dari kedai. Saya memang tak akan pakai, sebab media tanahnya tak sama dengan media tanah yang saya selalu pakai. Memang first saya akan asingkan. Nombor 2, saya akan tukar tanah dia. Nombor 3, tengok kebesaran pokok tersebut. Kalau pokok tu besar, kita pakai pasu yang besar lah. Kalau masih kecil, kita pakai pasu yang sedang. Selepas itu, kita letak baja, kita siram semua. Barulah saya akan bawa masuk, campur dengan tanaman-tanaman saya yang sedia ada. Sebab apa? Kenapa saya akan kuarantinkan? Kenapa saya akan kuarantinkan ataupun asingkan tanaman-tanaman baru yang beli dari luar, bawa masuk ke kebun saya akan asingkan. Yang pertama, kalau ada hama ataupun sebab kita tak tahu yang kita beli tu pokok sihat ke tak sihat ke. Kalau macam contoh, kita tak nampak hama tu ataupun kita tak nampak penyakit yang kita bawa tu untuk tanaman, itu yang tadi saya akan sembur untuk kulat, antivirus kulat ataupun untuk hama. Memang saya dah siap-siap sembur. Kalau ada ulat, dia akan mati. Sebab bila bawa masuk terus ke tempat saya tak buat apa-apa dan terus je letak sama-sama dengan pokok saya. Kalau contoh terkena penyakit, boleh senang pergi ke pokok-pokok saya yang lain. Macam media tanah pula, kadang-kadang kalau kita beli dari nursery, kita bawa balik, kita tak tukar media tanah. Kadang media tanah tak sesuai untuk tanaman tersebut. Sebab kalau kita beli dekat nursery akan pakai media yang basah sedikit untuk bagi lembap sentiasa pokok. Sebab pokok-pokok dia terlampau banyak, dia nak jaga terlampau banyak, takkan nak hari-hari dia nak siram tanaman. Kalau kita bawa balik pokok tu, kita ni terlampau rajin, hari-hari kadang kita siram. Bila hari-hari kita siram, boleh menyebabkan pokok kita tu mati. Kadang ada setengah sahabat-sahabat kat luar sana, dia akan bertanya dengan saya, tengok dekat nursery tu pokok semua sihat, kenapa kalau bawa balik pokok tu mati dan tak sihat? Tu yang saya cakap tadi. Kadang media tanah tu tak sesuai dengan media tanah yang kita pakai dekat rumah kita ataupun media tanah yang kita pakai untuk yang kita ada pokok yang kita ada di rumah kita. Kalau kita tukar media tanah, lebih bagus. Sebab pertama, bila kita tukar media tanah, kita boleh tengok orang tu jual
baru tanam kita boleh tahu dia baru tanam. Kita boleh tahu dia dah lama ke tanam sebab kita boleh tengok dari akar tersebut. Okey, kalau kita bawa balik, kalau kita tunggu macam besok harinya kita tukar tanah, sebab jangan kita bawa balik terus tukar tanah. Okey, kalau macam perjalanan tu jauh, kita biarkan dia dulu relax. Takut nanti bila kita terus tukar media tanah, takut dia akan stres. Bila stres nanti pokok bermasalah, takut mati. Okey, untuk kita nak tukar tanah tu, kita boleh tengok dia punya akar. Akar dia banyak ke sikit? Contoh, kalau akarnya sikit, bermaksud dia baru tanam. Okey, dia baru tanam, dia baru memperbanyakkan, dia dah jual dekat orang. Macam tu paling saya tak suka, sebab kita kadang-kadang beli tanaman tu tak murah lah. Kebanyakannya RM30 ke atas. Macam nak cari yang belasan-belasan ringgit tu, dia agak pokok yang agak kecil-kecil sikit lah. Dia tak ada macam merimbun lah. Okey, untuk tanaman ni, bila kita boleh tengok akar tu, kita boleh komplain ke penjual. Kenapa ya jual macam ni? Saya paling tak suka. Saya mesti tengok akar dia lebat ataupun akar dia sikit. Kalau akar dia sikit, memang saya akan komplain kepada pekedai tu. Kenapa ya pokok baru je tanam dah jual? Kenapa tak tunggu? Kalau saya sendiri pun kalau memperbanyakkan pun saya akan tunggu paling lama pun sebulan ataupun 4 minggu, 3 minggu macam tu. Tengok pada akar juga. Saya akan tengok, akan tengok akar. Kalau akar banyak, okey, saya boleh jual. Kalau akar baru sikit, memang saya tak akan jual. Sebab kita takut nanti sampai ke customer, takut pokok tu mati. Sebab kita mesti kena ada tanggungjawab untuk customer. Kadang-kadang ada juga customer beli barang tak sampai pos hilangkan barang, kita yang kena ganti. Sebab dia orang ganti pun ikut pada pos sahaja. Macam barang tu setengah-setengah tempat, dia macam susah nak ganti. Dia akan ganti kepada pos sahaja. Pembayaran pos tu kita tak perlu bayar lagi sebab dia dah hilangkan barang tersebut. Kita yang kena tanggung risiko tu semua. Kadang ada tempat barang tak ditemui, ataupun barang tak dapat, ataupun barang rosak, susah nak dapat customer yang boleh ganti balik. Saya pun pernah jugalah dulu beli pokok bermasalah juga. Bila saya cakap sampai macam ni rosak, dia buat tak tahu, kata nak ganti tapi tak ganti. Macam itulah pengalaman saya. Okey, kalau macam contoh sahabat-sahabat semua bawa balik rumah, tengok akar yang penting. Kalau akar tu sikit, kita kena komplain lah kalau kita beli benda tu mahal. Okey, kalau akar lebat, cantik, itu bagus. Itu paling bagus ke? Kita terus tukar media tanah. Okey, ikut kepada saiz pokok tersebut. Kalau pokok tu besar, kita pakai pasu yang agak besar lah. Kalau pokok tu kecil, kita pakai pasu yang agak sedang lah. Macam tu sahabat semua. Sebab paling penting kalau kita nak bawa balik tanaman yang kita beli kat luar, kalau saya memang saya akan jaga betul-betul. Sebab kalau dah kena serangan satu penyakit, dia akan merebak ke seluruh pokok ataupun ke seluruh tanaman. Kalau saya akan pakai seminggu sekali untuk spray hama, kulat, macam itulah. Untuk semburan lah, saya akan pakai satu set untuk semburan dan baja. Okey, untuk tanaman-tanaman kita, untuk mengelakkan dari sesetengah penyakit lah. Untuk penyakit-penyakit pokok, kadang benda tu kita tak nampak, tiba-tiba nanti dah beberapa minggu kita bawa balik, kita tak salin dan kita tak buat apa-apa kepada pokok kita tu. Kita tak tukar tanah, kita tak spray apa-apa untuk pokok kita. Bawa balik, pokok beberapa hari mati. Lepas tu, kalau baru beli tanaman, kita dah tukar semua tanah ataupun kita dah spray apa semua, jangan disiram dulu lah. Kalau nak siram di bahagian tanah lah. Okey, lepas tu jangan taruh di tempat yang panas. Letak tempat redup dulu seminggu. Dah okey, baru kita letak di cahaya matahari pagi. Okey, cahaya matahari pagi. Jangan beberapa hari kita dah tukar tanah, kita dah baru beli, kita streskan dia lagi, kita letak di tempat yang panas. Tak boleh.
Selepas seminggu baru kita keluarkan tanaman kita tu untuk cahaya matahari pagi. Paling penting kalau kita beli tanaman tu, itu yang paling penting kita nak kena tahu. Okey, yang pertama, kita asingkan pokok yang kita baru beli tu dari tanaman-tanaman kita yang sedia ada di rumah. Okey, kalau ada penyembur macam contoh sembur untuk serangga, kulat, kita sembur sahaja dulu kita punya daun-daun yang pokok yang kita baru beli. Okey, kedua, kita tukar media tanah kita sendiri yang kita sentiasa pakai lah. Tak kisahlah sahabat-sahabat semua pakai media tanah apa, yang penting yang biasa sahabat-sahabat pakai. Okey, yang ketiga, seminggu kita rehatkan dia, jangan kena cahaya matahari, rehatkan dia, jangan terlampau banyak sangat kita siram dia. Okey, yang keempat pula, kita bagi baja pupuk yang kita selalu pakai untuk tanaman-tanaman sahabat semua. InsyaAllah dengan izin Allah, tanaman-tanaman sahabat semua kira nak kena sesuatu penyakit tu jauh lah. Sebab pernah juga dulu saya memang belum tahu sangat. Saya tak buat macam tu. Saya beli, saya terus campur dengan tanaman-tanaman saya. Saya tak tukar tanah, saya tak buat apa-apa, saya letak campur. Lepas tu kena serangan penyakit, habis semua pokok daun bermasalah. Itu perkongsian saya untuk kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tonton video saya sampai habis. Kalau ada iklan, jangan di skip. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.